Hey guys, welcome back to channel Haziq Zainal TV. So, konten kita kali ni kita nak buat interview call pelakon-pelakon Mat Kilau guys. So, dalam 3 orang je yang aku akan call. Aku ada ajak berapa orang lagi lah, tapi diorang tak dapat join atas sebab-sebab tertentu. So, aku dapat bawa 3 orang saja untuk kita interview call hari ni. So, jangan lupa like, comment, share, subscribe itu channel saya Haziq Zainal TV. So, jangan skip, tengok sampai habis, okay? Okay, yeah, enjoy. Hello, nama saya Jof Andre Fayar dan saya pegang watak Captain Sayers dalam filem Mat Kilau. Ya, so sudah bersedia dengan soalan pertama? Okey, insyaAllah boleh. Alright, apakah cabaran utama yang dilalui semasa penggambaran filem Mat Kilau? Cabaran utama atau pertama? Cabaran utama. Cabaran utama dia sebab saya bukan orang England. Jadi bila saya dapat watak British, saya kena banyak kerja dekat saya punya slang. So ramai orang yang cerita pasal tu juga kan, dengar saya punya slang lain. Tapi bila saya dapat watak tu, saya ada buat research sikit. So yang zaman tu ramai orang muda yang jadi captain yang dilahirkan orang England, rakyat England, tapi dilahirkan dan dibesarkan di India ataupun di lain-lain punya negara kawasan England yang dijajah England kan. Jadi diorang tak pernah sampai England pun. Diorang warga negara je England kan. So okeylah. So tapi I cuba yang terbaik, dapatkan slang. Ada kawan saya jadi coach sikit, dia tolong I. Tapi itu cabaran yang paling besar lah kot untuk saya. Alright, kita ke soalan kedua. Apakah perasaan bila bekerjasama dengan Syamsul Yusof, pengarah filem Mat Kilau? Saya memang suka sangat kerjasama dengan Syamsul Yusof sebab dia seorang pengarah yang sangat humble dan dia banyak bagi kita ruang untuk kreativiti pelakon masing-masing. Bukan pelakon saja, kru dia akan ambil semua punya pandangan dan dia akan ambil kira dengan semua orang punya pendapat dan memang seronok lah. Memang kami jadi satu family, rasa masa syuting Mat Kilau jadi satu keluarga sahabat yang silaturahim dia sangat kuat masa tu dengan antara pelakon dengan kru-kru semua. Dan kalau bukan pasal pengarah kita, memang takkan dapat teamwork yang baik-baik macam tu. Okey, kita ke soalan ketiga. Pengalaman yang paling tak dapat dilupakan ketika syuting? Yang paling tidak dapat dilupakan ialah so many sweet memories tau. Sebab saya lama di kaset tu. Saya berbulan di kaset dalam masa 2 tahun kan. Jadi banyak perkara yang dari yang kecil-kecil sebelum syuting dan selepas, banyak momen yang best-best. Tapi ada satu hari, ada berapa kali tau, satu hari yang pagi kita sampai set, kita dah siap pakai, kita dah masuk mood Captain Sayers. Dan disebabkan props tu tak siap ataupun Syamsul Yusof dia tak berapa happy dengan keadaan set ke apa, jadi tak jadi shoot. So saya terpaksa ataupun balik hotel, tapi bosan lah di hotel, semua orang duduk dekat set. Jadi saya lepak lah dekat set sampai malam kan. Itu memang best lah. So kita dapat dapat sahabat baru, ramai sahabat baru. So memang seronok lah. Okey, kita ke soalan keempat. Apakah perasaan bila filem Mat Kilau menjadi fenomena di negara kita sehingga mendapat kutipan paling tertinggi setakat ni? Wow, ya ke? Paling tinggi? Ya. Alhamdulillah. Ada potong cerita Munafik 2 kan, tak silap. Okey, insyaAllah alhamdulillah. Kalau memang jadi macam tu, memang baik lah, memang baik gila. So kita rasa macam mana, yalah, kita yang watak-watak jahat, saya bersama Yayan bawa watak jahat. So memang rasa bangga pun ada lah kan. Tapi bukan bangga pasal diri kita, bangga pasal kita punya teamwork lah, pasal semua orang yang terlibat dengan yang kita dapat satu hasil karya yang best yang diterima oleh rakyat. Memang seronok lah, kita rasa seronok. Itu perasaan dia, rasa sangat seronok, dihargai. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Ucapan kepada rakyat Malaysia serta negara Singapura dan Brunei yang menyokong filem Mat Kilau. Wahai semua rakyat Singapura dan Brunei,
Jomlah tengok filem Mak Kilau. Ini satu filem Malaysia, negara jiran, tapi filem ni akan ada uh, banyak persamaan lah dengan rakyat yang di Singapura, di Brunei, di negara lain yang pernah dijajah ataupun yang pernah kena dengan British. Ni so memang dia akan ada feel lah, dia akan ada banyak feel, banyak feeling. So itu yang saya dapat bila saya tengok pun, walaupun saya bukan orang Malaysia, tapi saya boleh rasa, saya boleh feel. Kalau saya orang Melayu memang saya akan rasa dapat semangat kemelayuan tu dia datang balik tu kan. So ya, alhamdulillah, saya harap ramai bukan saja Brunei di Singapura, tapi satu dunia lah akan dapat tengok filem Mak Kilau ini. InsyaAllah. Supaya ni budaya Melayu, sejarah orang Melayu dikenalkan satu dunia. InsyaAllah. Okay, so untuk anda plan lepas ni ada shooting untuk filem lain ke ataupun apa? Ada berapa filem tapi tak ada yang confirm lagi. So tapi nanti nak pergi casting juga, itu KL Gangster 3 nanti nak keluar. Try mana tahu ada rezeki situ. Harap ada rezeki, tak kita nak tengok kan. Kita nak tengok macam mana jadi gangster pula. Kan akan jadi lain kan. Mana tahu jadi botak pula ke, rambut merah ke kan. Level lain kan. So nak apa, macam mana kalau macam followers ke viewer tengok video hari ni, video kita sekarang ni untuk mengikuti, ada tak Instagram ke Facebook ke? Saya punya IG ada, nanti saya boleh share. Nanti kita letak link kat bawah ya guys. So terima kasih ni sebab sudi interview call untuk channel Haziq Zainal TV. So terima kasih sangat. So insyaAllah kita doakan perjalanan kerjaya abang berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Okay. Nama Zainal tadi? Haziq Zainal. Haziq Zainal. Okay, so kita panggil Haziq kan? Ya. Yeah. Okay. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siraj Asghaf. Saya memegang watak Shidu, iaitu askar upahan British, bersama dengan watak Guram, iaitu yang dipegang oleh Ravi. So dah standby untuk soalan pertama? Boleh. Okey. Apakah cabaran utama yang dilalui semasa penggambaran filem Mak Kilau? Cabaran dia sebenarnya banyak. Cabaran dia saya boleh katakan keseluruhan syuting Mak Kilau tu sebenarnya cabaran. Tapi untuk saya personally, cabaran untuk melakonkan watak Shidu ni, kalau personally secara fizikalnya saya terpaksa bela jambang saya. Itu saya punya komitmen sendirilah untuk menghidupkan watak saya tu, sebab saya bukan orang Sing ataupun berketurunan Punjab ke apa. Tapi saya menghidupkan watak tu dengan bela jambang saya. And then kita kan shooting 2 bulan, and then kita stop beberapa bulan. Lepas tu kita continue lagi. So nak maintain jambang tu lagi apa semua. And then watak Shidu ni saya tak pandai berbahasa Punjab kan, bahasa Gurkha tu kan. Jadi di set penggambaran saya, di dalam cerita Mak Kilau tu saya banyak berdialog dalam bahasa Punjab lah. So dialog-dialog tu semua saya belajar sendiri. Maknanya dialog tu dah diberi oleh director dengan scriptwriter. So saya minta tolong daripada Ravi lah. Ravi banyak tolong saya dekat set. So Ravi yang bagi saya sebutan untuk setiap dialog Punjab tu, Hindi lah kan. Bahasa Punjab tu dengan betul pronunciation dia. So itu yang adalah dekat dalam filem tu. Alright, kita ke soalan kedua. Apakah perasaan bila bekerjasama dengan Syamsul Yusof, pengarah filem Mak Kilau? Dengan Syamsul Yusof Dengan Syamsul Yusof ni saya dah beberapa kali dah dengan dia sebenarnya, daripada KL Gangster 2 Jadi personally saya dengan Syamsul setakat ni tak pernah ada masalah lah. Syamsul ni seorang yang credibility tinggi saya respect dia sebenarnya dekat set walaupun kita dekat luar macam friend, tapi dekat set saya cukup respect dia lah. Sebab dia, kalau kita tengok tokoh pengarahan dia tu kalau dekat set memang dia ada aura tersendiri tau. So dia antara orang yang saya rasa bila dekat set semua pelakon ataupun kru akan jadi bersemangat untuk bekerja sebenarnya. That's why kita bagi saya Syamsul ni ketua dalam pelayaran lah.
Kalau dia tak ada, saya rasa susah juga. Kita pun tahu kan sebelum ni macam Mak Kilau kita tahu sebelum ni berapa 2 kali dah pernah syuting. Tapi syuting yang sebelum ni dia stop, lepas tu dia tak dapat continue. Betul. Tapi dengan Samsul pun kita stop. Tapi alhamdulillah disebabkan penerbit pun bersemangat tengok aura Samsul dia bawa cerita ni. Jadi diorang cari juga dana ataupun cari juga bajet untuk terus continue shooting filem ni sehinggalah sesiapnya filem Mak Kilau ni dan sekarang mendapat sambutan yang luar biasa. Itu kita patut kredit pada Samsul lah. Samsul ni patut diberi anugerah tertinggi lah oleh kerajaan. Saya kira dia layak dapat Datuk lah. Betul. Banyak ada telah memberikan jasa kan, macam sebelum ni kita tahu macam Munafik 1, Munafik 2 pun juta-juta juga kan. Betul. Dia benda tu bukanlah kita nak kira pasal cukai saja. Benda macam Munafik 2 kita cerita Munafik 1 2 dia lebih kepada mesej Islamik. So input tu semua dapat pada orang kita. Tapi filem Mak Kilau ni lain. Filem Mak Kilau ni aura dia lain macam. Penyatuan tu kita nampak. Betul. Penyatuan tu kita nampak. Macam mana sekarang ni kita nampak semua orang bersatu. Semua orang bersemangat bila menonton Mak Kilau. Dengan bertanjaknya, dengan grup-grupnya, dengan komunitinya, dengan persatuan sana, NGO sana, dengan YB-nya. Dengan menteri-menteri pun turun padang tengok. Jadi dengan Sultan pun. Sultan Selangor Sultan Selangor bagi pendapat dia yang agak positif pasal filem Mak Kilau ni. Dan dia mengajak penyatuan tu. So saya rasa itulah jasa Samsul untuk filem Mak Kilau ni besar sebenarnya. And then kita patut bagi tepukan pada Studio Kembara lah kerana berani cabaran untuk buat filem Mak Kilau ni. Alright, baik. So soalan ketiga, pengalaman yang paling tak dapat dilupakan ketika syuting? Pengalaman yang tak dapat dilupakan actually syuting Mak Kilau ni sendiri kita dah sebenarnya takkan dapat saya lupakan sebenarnya. And the whole thing lah, sebab kita syuting 2 bulan and then kita stop. Lepas tu berapa bulan lepas tu baru kita continue. And then dalam masa stop tu kita tak tahu bulan lepas raya kita start shoot ke bila. Kita pun tak tahu bila nak start shoot dia. Tapi alhamdulillah lah kita dapat siapkan syuting tu kan. Itu yang satu luar biasa lah. Pengalaman yang saya rasa seronok memang dekat set Mak Kilau tu sendiri satu aura yang seronok. Bersemangat sebenarnya. Kan kita jumpa dengan pelakon-pelakon hotai dekat situ, banyak berborak, banyak ambil pengalaman dekat situ. And then dia jadi satu team kan. Saya rasa keadaan kat sana semua saya rasa tak boleh saya lupakan lah. Yang paling saya rasa paling pengalaman berharga juga saya rasa saya dapat bersama dengan Kang Yayan. Yayan Rohian orang yang sangat positif, orang yang sangat baik, down to earth. Dia memberikan kerjasama, komitmen dia. And then dengan pelakon-pelakon yang lain tak kira siapa. Walaupun extra pun dia layan sangat baik. So saya tengok attitude dia dekat situ. Saya dapat belajar banyak perkara lah. Saya dapat belajar yang walaupun kita dekat taraf mana pun bila kita buat sesuatu perkara yang positif, baik pada semua orang, kita pun akan dapat impak yang baik sebenarnya. Yang baik, betul. Kalau kita tengok Yayan level dia tu dah international. Actually masa kita shoot Mak Kilau, memang dia dah dapat offer John Wick tu dah. Betul, saya pernah dengar hari tu kan baru-baru ni. Memang saya dah tahu dia ada projek Hollywood tapi saya tak tahu John Wick. Lepas tu kebetulan memang kita stop pasal kenkangan bajet apa semua, kita terpaksa stop sementara kan. So dia bila dah stop barulah dia setuju ambil yang filem John Wick tu. Actually. Jadi saya respect dia tinggi lah kan. Itu pengalaman yang saya rasa mengajar saya juga actually. Kan, sangat mengajar saya. Saya rasa syuting Mak Kilau ni semuanya pengalaman yang saya takkan lupa lah. Alright. And lagi satu location dia lah memang menarik lah. Kita shoot dekat Labur Kanan sana Perak Orang-orang kampung sana pun semua memang best lah. Positif lah diorang. And then kebanyakan yang berlakon Esra ke apa semua dalam tu ada juga yang berdialog pun orang kampung situ juga. So kredit untuk diorang lah, banyak membantu sebenarnya. Betul. So kita ke soalan yang keempat, apakah perasaan bila filem Mak Kilau menjadi fenomena di negara kita sehingga mendapat kutipan paling tertinggi setakat ni?
Oh, itu luar biasa lah. Sangat-sangat luar biasa lah. Kita pun terkejut juga sebenarnya kan. Tapi bagi saya lah, personally lah, saya sebenarnya boleh rasakan aura Mak Kilau ni daripada syuting lagi. Saya boleh rasakan yang filem ni dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia tau. Sebab kita dah lama tak ada filem yang macam ni tau. Last saya ingat pun filem Destiny Adenan, filem epik yang patriotik, seorang pejuang selepas tu kita ada yang Bravo ke Pascal ke apa semua, itu boleh dikatakan zaman moden jugalah kan. Betul. So untuk epik lah saya rasa Lieutenant Adenan. Lepas tu adalah Tanda Putra Suhaimi Baba buat kan. So filem Mak Kilau ni masa kita shoot pun kita dah boleh rasa yang ini akan jadi fenomena. Lagi satu, kita kena pandang dari sudut pengarahan. Samsul Yusof yang mengarah Mak Kilau dengan credibility dia sebagai seorang editor, semualah. Dia operate, kamera pun dia operate. Lepas tu sound apa semua pun dia cari sendiri. And saya boleh bayangkan yang cerita ni akan jadi satu yang menusuk jiwa. Sebab saya pandang tinggi pada Samsul. Sebab dia adalah orang yang setiap karya dia penuh dengan jiwa. Betul. Penuh dengan jiwa. That's why dia pandang pada audience, jiwa audience. So bila audience tengok, audience memang akan tengok. Sebab saya dengar pun sampai dah Mak Kilau ni pun ada dah sampai 7 kali, 10 kali orang tengok pun ada dah. Sampai sekarang full lagi bang. Sampai sekarang full. Sambutan dia luar biasa. Jadi bila dia jadi macam ni, saya rasa macam alhamdulillah lah. Memang apa yang saya rasa tu memang jadi kenyataan. Tapi bukan kenyataan yang saya rasa tu sebenarnya. Dia jadi lebih lagi sebenarnya. Luar biasa kan. Penyatuan umat sebenarnya. Kayak macam kita filem Mak Kilau. Saya macam aura. Saya bercakap ni pun bersemangat ni kalau nak cakap bersama Mak Kilau ni. Kan, itulah kita harap berterusan lah. Filem ni dapat sambutan berterusan insya-Allah. Dinas pun dengan penerbit itulah diorang dah dengan pihak pawagam kita dah berbincang supaya ada kata putus lah di pembahagian kutipan ni. Dari segi cukainya, pembahagian sama adil dengan pawagam ni, saya harap ada keputusan yang baik lah untuk penerbit. Supaya penerbit, kita nak dia lebih bersemangat untuk berkarya akan datang. Betul. Penerbit Studio Kemara ni, dia sangat, saya rasa walaupun pengalaman diorang tak banyak, tapi diorang sangat berani. Dan saya yakin dengan kemampuan diorang dan bajet yang return, modal yang return dan juga keuntungan yang diorang dapat, diorang akan buat sesuatu yang lebih berkualiti lagi akan datang. So fenomena ni sebenarnya mengangkat industri filem negara kita dan membangkitkan semangat perpaduan dan penyatuan ummah. Itu sendirilah. So, ucapan anda kepada rakyat Malaysia serta negara Singapura dan Brunei yang menyokong filem Mak Kilau. Okey, kepada semua penonton-penonton, terutamanya Malaysia dan juga Brunei dan juga Singapura, terima kasih banyak-banyak kerana menyokong sepenuhnya filem Mak Kilau dan mewar-warkan filem ni tentang mesej yang disampaikan dan juga tauladan yang ada dalam filem ni, mesej dia dan juga bab agama. Saya kira filem ni menyuntik semangat agama tu lah. So saya harap filem ni memberi impak yang baik kepada generasi baru tau. Betul. Generasi baru, generasi akan datang. So saya rasa pun di Singapura pun di sini pun kita dah boleh rasa dah budak-budak sekarang ni diorang tak tahu apa. Tapi bila Mak Kilau ni keluar, diorang sampai dah minat bersilat. Betul-betul. Macam kan, kat TikTok pun penuh. Kan. Jadi saya rasa itulah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton di Malaysia, Brunei, Singapura. Terima kasih banyak kerana sokong filem Mak Kilau dan teruskan menyokong filem ini dan perkenalkan kepada mereka yang bukan bangsa Melayu ataupun bukan beragama Islam sekalipun. Perkenalkan filem ni kepada mereka, ajak mereka semua tonton supaya industri
kita di serantau ni lebih maju, lebih berdaya saing dengan filem-filem luar antarabangsa. Kita nak kemajuan, kita nak kemajuan dalam industri kita. Sokonglah filem tempatan, sokonglah filem serantau kita. Terima kasih. Okey, terima kasih bang sebab sudi interview call untuk konten kita Azizana TV. Terima kasih banyak sebab yalah sekadar channel biasa saja. Thank you sebab sudi interview dengan saya. Okey, sama-sama Aziz Zainal TV. Saya harap dengan interview ini Aziz Zainal TV pun akan lebih berkembang lah. Amin. Lebih maju. So semua penonton, semua peminat-peminat filem Mat Kilau, jangan lupa subscribe. Okey, nama saya Ravi Patel dan watak saya adalah Guram Singh, askar British jahat. Alright, okey, dah sedia untuk soalan pertama? Ya, saya. Okey, so apakah cabaran utama yang dilalui semasa penggambaran filem Mat Kilau? Okey, cabaran utama adalah jangka masa untuk syuting tu. Kita shoot dekat lokasi, macam-macam lokasi lah, macam Pahang, Sri Iskandar, Kuantan. Oh, banyak location lah pergi. Banyak location, lepas tu kita shoot sana 100 hari. Oh. Macam-macam lokasi pergi. Lepas tu kita jauh daripada family. Itu salah satu cabaran. Lepas tu dia punya lokasi tu yang shoot, sebab kita tak boleh tunjuk zaman-zaman moden kan. Kita kena tunjuk zaman dulu punya, macam hutan, parit macam tu lah. So banyak dia punya cabaran. Kalau duduk dekat sana memang sebab cuaca pun tak berapa helpful kan. Kadang hujan, so baju-baju kita kena basah lagi kan. Oh. Baju-baju askar, so kita kena tukar balik. Nak tukar baju, nak pakai turban tu pun satu orang paling kurang pun ambil 30 minit. Oh. Pakai turban, pakai baju, pakai itu semua, senapang punya semua aset lah. Semua aksesori. Pakai kasut, pakai semualah. So itu salah satu cabaran. Bila hujan je kita kena tukar balik, lepas tu hujan stop, pakai balik lagi. Uish, 30 minit lagi. So itu salah satu cabaran yang kita dilalui lah. Alright, kita ke soalan kedua. Apakah perasaan bila bekerjasama dengan Syamsul Yusof, pengarah filem Mat Kilau? Syamsul Yusof dia orangnya, dia semua nak perfect tau. Dia kalau on set dia memang disiplin. You kena sampai sana on time, you kena give your best. Kalau dia tak suka you punya shot, dia akan ambil sampai dia puas hati. Tapi bila dah habis shoot je, dia akan jadi macam buddy lah. Dia akan jadi close buddy, macam kawan rapat macam tu. Friendly. Tapi semua lah. masa shooting je, dia tak ada peduli kawan rapat ke, you dia punya adik ke apa ke. Kalau dia nak maki, dia mesti akan maki. Tapi orang dia memang baik. Sebab tu you sekarang boleh tengok Mat Kilau berapa perfect dia punya movie, dia punya shot semua. Betul. Ya. So soalan ketiga, pengalaman yang paling tak dapat dilupakan ketika syuting. Pengalaman paling tak dapat dilupakan. Okey, waktu saya syuting tu, sebelum tu saya ada satu projek. So dalam projek tu lutut saya kena tersentap lah. Oh. You boleh tengok waktu yang masa Syamsul Yusof kata tu, saya kena terbang. Bila Adi Putra pukul saya dekat dada, saya kena jatuh bawah. So, yang dekat JT tu itu time lutut saya memang sakit. Lepas tu Syamsul Yusof ada tanya, yang you nak ambil body double ke tak. Memang body double sudah sampai, tapi saya cakap tak boleh, saya boleh buat sendiri. So you boleh tengok waktu itu saya memang lompat tinggi. Memanglah bawah tu ada safety lah kan, ada tilam semua. Tapi memang itu yang pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Sebab bila saya lompat tinggi tu, semua orang tepuk tangan. Sebab saya pun tak pernah lompat tinggi macam tu. Kaki tu dah sampai dekat atas muka Dato' Adi Putra. So itu memang pengalaman paling best lah. Itu scene paling gempar saya tengok. Bagi saya pun scene tu memang betul-betul epic lah time tu. Saya patah tapi saya dapat juga terbang tinggi. Lepas tu dia bukan ambil satu shot, dia ambil banyak angle kan. Dia nak shot semua lompatan yang sama juga. So waktu tu memang kaki saya memang betul-betul sakit, tapi saya tetap bagi saya punya 100% lah waktu tu. Right, mantap. So itu pengalaman tak dapat dilupakan waktu syuting. Okey, kita ke soalan keempat. Apakah perasaan bila filem Mat Kilau menjadi fenomena di negara kita sehingga mendapat kutipan paling tertinggi setakat ni?
Okey, kita rasa sangat gembira sebab kita pun tak sangka waktu kita syuting filem Makilau tu, kita rasa macam okeylah kita akan dapat sokongan biasa-biasa saja macam filem-filem Melayu lain kan. Tapi bila waktu dah keluar saja, bila dah release je, kita tengok dapat sokongan yang luar biasa daripada semua netizen, semua penduduk Malaysia, Brunei, Singapura. So kita rasa amat bahagia dan sokongan diorang kami takkan lupakan lah. Kita amat hargai. Okay, so ucapan anda kepada rakyat Malaysia serta negara Singapura dan Brunei yang menyokong filem Mat Kilau. Kita tak ada words bro, kita tak ada words nak describe macam mana kita nak ucapan apa. Kita boleh berterima kasih dengan bersyukur saja. Itu saja kita boleh dapat lakukan. Sebab kalau diorang tak ada, kalau tak ada rakyat Malaysia, rakyat Singapura, rakyat Brunei, kebanyakan orang diorang tengok filem Makilau ni 4 kali, 5 kali. Betul. So sebab itu kita dapat kita boleh break record. Ini bukan kita punya apa? Bukan kita punya talent lah. Ini sokongan daripada rakyat. Baru kita boleh dapat 53 juta setakat ni, setakat 13 hari ni. Kalau tak ada diorang, sebenarnya tak ada kita orang jugalah. Itulah sampai sekarang kan. Sampai sekarang kita tengok Pawagam pun full house. Sampai sekarang. Ni sudah hari ke-14 kan? Betul. Betul tak? Betul. Sampai sekarang full. Ni setiap 15 minit ada show. Oh. Semua tempat. Okey, ni baru je semalam saya pergi Ion. Saya datang, masih lagi ada orang berpakaian baju tradisional. Kita boleh nampak budak-budak sekolah datang Pawagam. So bagi saya memang fenomena betul lah filem Mat Kilau. Daripada office pun dia orang punya bos tu, majikan dia orang tu, bagi dia orang holiday untuk tengok filem ni. So kita rasa macam sangat bersyukur lah sebab kita pun tak sangka kan. Kita nak buat satu projek, kita nak buat satu filem tu, kita memang try kita punya best. Tapi rakyat suka ke tak suka itu terletak pada rakyat lah, sebab kita pun tak boleh buat apa. Tapi memang filem ini ramai orang love dan support kita punya filem. So kita sangat berterima kasih lah pada semua rakyat Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Okay. Dan juga abang. So lepas ni ada plan apa-apa ke? Atau ada filem yang lain ke? Okay, mungkin next year kita, sekarang skrip sudah ada dah untuk filem Kilau 2 tu. So Mat Kilau 2. Mungkin lah kita akan, sebab kita tengok sokongan yang luar biasa macam ni, so kita akan buat Mat Kilau 2 jugalah. So maksudnya ada Mat Kilau 2 lah nanti? Bakal ada, insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin akan jadi lebih fenomena lagi. Ya, banyak. Kita akan buat banyak filem-filem happy dan kita akan improve. Ini first filem kita. So betul, kita dapat sokongan. Bayangkan kalau waktu tu kita ada bajet yang 8 juta. Walaupun filem happy, tapi 8 juta memang tak cukup. Sebab nak buat set, nak ambil artis-artis yang handal tu memang tak cukup. Dia punya prop, dia punya uniform, semua benda. So sekarang dengan bajet yang kita ada ni, untuk next filem kita akan buat lebih terbaik. Dan insyaAllah kita akan buat lebih bagus daripada Hollywood dengan Bollywood punya filem. Kita bagi dia orang challenge lah bro. Ya, kita kena bersaing kan, berdaya saing dengan filem-filem international luar negara dekat sana. Kita nak Malaysia punya filem maju. Kita nak even antarabangsa tengok macam kita tengok filem Korea, filem Jepun, walaupun kita tak faham bahasa dia orang, tapi tetap orang Malaysia, orang Singapura tengok juga. Betul. So kita nak filem Malaysia kita ni capai ke tahap tu. So kita dengan sokongan semua rakyat semua, dan kita ambil director seperti Abang Samsul Yusof, insyaAllah kita boleh sampai itu tahap. Okey, terima kasih kepada abang kerana join kita punya konten hari ni. Walaupun saya punya channel biasa-biasa saja, tak segempak channel-channel lain, tapi sudi menerima interview call dari saya, Haziq TV. Thank you so much. Thank you. Okay guys, saya Guram Singh, aka Ravi Patel. Saya nak semua yang tengah tengok ini video dan tengah dengar ini suara, tengah dengar ini interview, saya nak semua orang tolong subscribe pada Abang Haziq kita ni. Dan insyaAllah kita
buat interview lagi satu dengan video call pula next time. Oh, insya-Allah. Okay, so, Part 2. Part 2 lah ya. Okay bro. Okay, terima kasih bang sebab sudi join, and insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi pada next akan datang. Terima kasih. Alright, bye. So, hey guys, thank you sebab tengok video ni sampai habis. Interview call kita untuk pelakon-pelakon filem Pak Kilau. So, thank you sebab tengok video ni sampai habis. So, jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel saya Haziq Zainal TV. Jangan lupa tekan lonceng notification untuk dapatkan video-video saya lepas ni yang lebih menarik. Kalau korang nak video-video yang lebih menarik lepas ni, korang kena subscribe and tekan lonceng notification. Okay, so thank you sebab tengok sampai habis. Jangan and tak skip. Alright, thank you sebab layan video ni. And ya, jumpa pada konten akan datang. Alright, ciao.